Sebut sahaja ikan siakap, pasti semua akan teringat akan siakap kayangan yang tular baru-baru ini. Namun, tahukah anda, ikan siakap atau nama globalnya Barramundi ini mempunyai dua spesies, iaitu siakap air tawar dan siakap air masin. Terdapat 11 spesies ikan siakap di dunia dan yang paling popular di Malaysia adalah ikan siakap putih dan siakap merah. Ikan siakap merupakan ikan pemangsa dan ia akan memakan anak-anak ikan, udang dan serangga kecil seperti cengkerik dan cacing. Selain itu, di Australia, ikan siakap merupakan ikan hidangan paling digemari. Permintaan bagi ikan ini amat tinggi sehinggakan sebahagian besar darinya diimport dari luar negeri. Fakta menarik seterusnya ialah ikan siakap terbesar di dunia pernah direkodkan oleh International Game Fish Association IGFA dengan berat 44.6 kg yang dipancing oleh seorang nelayan dari Queensland. Di samping itu, tahukah anda, kesemua ikan siakap dilahirkan sebagai jantan dan ia mempunyai keupayaan mengubah jantina sekurang-kurangnya pada satu musim mengawan. Namun tidak semua ikan siakap akan berubah jantina dan ada siakap dilahirkan sebagai jantan dan mati juga sebagai jantan. Jadi, tidak hairanlah kenapa kebanyakan ikan siakap yang besar adalah betina. Selain isinya yang sedap berlemak, ikan siakap juga kaya dengan vitamin B1, vitamin A dan juga omega 3 yang baik untuk kesihatan. Sedar tak sedar sebenarnya banyak yang kita tak tahu mengenai ikan siakap ni. Jadi banyak yang memeranjatkan juga. Rupa-rupanya ikan siakap ni dilahirkan jantan, tapi pada bila-bila masa dia boleh bertukar jantina. Itulah memang sesuatu juga ikan siakap ni. Tapi okey, tak apalah. Itu kita buat research yang lain kemudian. Tapi hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu istimewa ikan siakap. Sebab selalunya kalau kita pergi kedai kan, kedai tom yum dan sebagainya, ikan siakap ni sama ada deep fried ataupun masak 3 rasa, steam limau dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak kongsikan menu-menu berbeza sedikit untuk anda sajikan kepada seisi keluarga bersama dengan tetamu kita yang telah pun tersedia di dalam talian kita kini. Silakan kita bersama dengan Chef Zam Akmal Halim, seorang chef selebriti, dan juga Puan Azian Hassan, seorang YouTuber dan juga penulis buku masakan. Terima kasih kedua-duanya chef-chef hebat bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Farin, Fiza, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Kak Yan, apa khabar Kak Yan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya tak sabar nak tengok resepi Keng Som Kak Yan. Tapi sebelum kita bersama dengan Kak Yan, kita nak bersama dengan Chef Zam dahulu sebab kita nak pergi terbang jauh sikit lah. Sebab selalu kalau kat rumah kadang-kadang nak goreng ikan siakap tu cari kuali besar sebab takut saiz, salah beli saiz. Tak muat. Ekor dia terkeluar kan, tak muat nak goreng dan sebagainya. Tapi Chef hari ni nak kongsikan 2 menu istimewa. Saya tak tahu lah. Saya Cuba. And papilot siakap mangga. Betul. Chef? And papilot. Bonjour. Dia ada masakan French. Dia and papillote. Tapi ada banyak bunyi lah sebenarnya Fiza. Salah pun tu. Dia slang-slang. Fiza tu tadi slang-slang Melaka kot. Okey, lupa nak Google lah. Sebab kadang-kadang kita boleh belajar kan kat situ kan. Pronunciation dia. Dan satu lagi menunya crispy siakap fish and menarik chips. ni. Kalau fish and chip ni kegemaran mak saya. Okey, Chef, kita boleh mulakan dengan resepi yang pertama dahulu kalau boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Tapi sebelum tu nak tanya. Yang ni beli siakap yang harga macam mana tu? Jangan risau. Ikan siakap ni saya beli dia tak sampai 1,000. Dia bawah sikit, dalam RM999. Sekilo bawah tak nak kalah. RM17. Mana besar juga ikan siakap ni. Okey, silakan. Okey, untuk en papillote ni adalah masakan daripada French sebenarnya. Dia adalah masakan yang kita masak di dalam kertas. Kertas ni yang kita gunakan sini adalah kita menggunakan parchment paper. Jadi ini mudah Fiza, kalau macam Fiza nak pergi mungkin tak sempat boleh siapkan malam. So bila pagi-pagi tu tinggal masuk oven, siap dah boleh makan dah. So bahan-bahan dia kalau Fiza tengok kat sini, saya gunakan bahan-bahan dia bawang merah, bawang putih. Tapi ini bahan-bahan ni terpulang pada kita lah, kita rasa. Kalau nak macam letak bahan-bahan macam serai ke apa pun boleh. Sebab ikan siakap ni ada rasa-rasa macam
macam rasa panas sikit. So kalau nak pakai bunga kantan ke apa pun boleh, tak masalah. Tapi macam ini saya gunakan mangga, saya buat ala-ala macam style kerabu mangga. So saya masukkan dalam mangkuk dan kita kacaukan dengan letakkan sikit limau nipis, kemudian kita akan masukkan cili padi nak rasa pedas. Masukkan sikit sayur-sayuran lah macam tomato, kita akan masukkan juga kat situ saya gunakan lobak merah, kemudian kita akan perahkan sikit lemon. Penting kalau nak ada ikan siakap ni, sebab ikan siakap ni rasa dia tak adalah orang cakap kuat sangat. So kita kena gunakan benda-benda yang strong seperti limau nipis dengan lemon ni Fiza. So bila kita dah perahkan ke dalam kita punya mangga tadi, so kita asingkan tepi, tapi jangan lupa garam dengan gula. Sekarang kita nak prepare dia punya ikan pula. Ikan dia sengaja. Chef, saya dengar chef cakap ni macam saya tengah tengok video kat dalam Instagram. Duration dia 1 minit. Tanya satu soalan dia dah jawab dah semua. Senang buat duit gini. Senang kita tengok ni. Okey, chef, tapi sebelum tu kita nak tanya juga. Kalau kita lihat chef potong ikan ni berbentuk filet. Kebiasaannya kalau orang kita ni masak dia akan suka masak seko-seko ataupun dipotong dia belah dua kan. Tapi kenapa dia dipotong bentuk filet ni? Ada perbezaan kita dari segi tekstur dan juga rasanya? Dia biasa kalau kita nak bagi makan budak-budak macam anak-anak kecil kan. So kadang-kadang kita takut dia termakan tulang kan. So kalau biasanya kalau kita ambil dekat kedai, kalau mintakan pakcik-pakcik kat pasar tu tolong potongkan filet supaya senang nak makan. Terutamanya macam kalau kita nak buat fish and chip, kalau nak buat macam resipi. Fiza tengok saya lipat tu dia macam kari lipat Fiza. Tapi dia bukan kari lipat, tapi dia menggunakan kertas tu. Tapi yang paling penting Fiza, yang paling best resipi ni Fiza, kita masak dia 7 minit je dalam oven Fiza. Tak perlu nak lama-lama. Fiza sempat make up, tak habis make up pun ikan dalam oven dah masak dah. Tapi kan Fiza make up lagi lama Chef. Tapi kan kalau kita tak guna oven lah Farin kan. Kita boleh ke guna macam air fryer ke ataupun guna microwave ke, boleh ke? Kita boleh guna air fryer, even kalau tak ada oven, Fiza boleh letak dalam kuali, nyalakan api secara perlahan dan kita tutup kuali kita. So sama je konsep dia Fiza. So Cantik mudah je, je. Ikan tu dia akan masak sendiri dalam kertas. So, sebab dia dalam tu dah ada keluarkan steam. So steam tu yang akan menyebabkan ikan tu masak. So resipi ni sangat healthy lah Fiza sebenarnya. Dia macam Farid, menu sedap, pinggan cantik, tapi saya tahu dah jalan terbaik untuk saya. Ya, apa tu? Order pada chef. Tapi jangan risau, daripada chef murah je, tak sampai RM1,999. Okey Chef, tapi ini perlu diperjelaskan kepada para penonton kan. Kertas tu memang perlu menggunakan kertas parchment tu Dia ada dua semua option, sama ada nak gunakan parchment paper ataupun nak gunakan aluminium foil. Jangan guna kertas keranjang, kertas sok khabar orang guna kan. Janganlah guna sok khabar, nanti bocor pula ikan tu kan. Okey, menu kedua Farin. Okey, baik, seterusnya Chef akan kongsikan dengan kita crispy siakap fish and chip. Jarang-jarang ni fish and chip ni daripada siakap. Biasa kita dengar ikan kod, ikan dori kan. Okey, untuk ikan siakap ni sebab dia ada kulit. Tapi kat sini saya nak kongsi resepi fish and chip ni sebab boleh guna ikan apa-apa jenis ikan. Tapi yang paling penting resipi ni dia crispy tau Farin ataupun Fiza. Kalau kita goreng biasanya kalau kita biasa buat kat rumah, kalau kita buat dia tak crispy tu rasa macam tak best makan fish and chip. So ikan tu first kali kita gunakan filet juga yang sama juga. Kita kena keringkan dulu ikan ni. Bila dah kering supaya bila kita masak dalam minyak nanti dia tak adalah percik-percik kan, nanti kan cacat pula kan, orang cakap kurang pula hantaran. So ikan ni lepas dah keringkan dia punya air tu, kita akan celupkan dalam tepung dulu. Dah tengok dalam video tu saya celup dalam tepung, kemudian saya asingkan ke tepi. Kemudian tips dia kat sini cara nak buat saduran. Ini yang paling penting sebenarnya. Kat sini saya guna tepung gandum, saya gunakan cornflour, masukkan sikit baking powder. Baking powder ni lah yang akan bagi function pada dia macam ada bubble sikit nanti. Lepas tu nanti garam kan, jangan lupalah garam sikit, pepper sikit, air. Okey, tips kat sini jangan buat saduran kita ni terlalu cair. Kalau terlalu cair, tu yang dia tak melekat pada ikan kita. So kalau boleh jangan, tapi jangan terlalu pekat pula kan, jadi cucur pula kan, jadi cucur ikan siakap. So bila hancur tu, so tengok dia macam mengalir tu, itu dah kira okey lah tu. Kemudian kita akan celupkan dalam ikan kita sebelum kita goreng. Macam ni lebih kurang tekstur dia kalau tengok kan. Tapi yang ni secret sebenarnya, saya lupa letakkan cuka masakan dalam Kenapa tu, kita Chef? punya saduran. Dia akan bagi efek crispy pada kita punya ikan tu. Dan satu lagi tips kat sini, kena panaskan kuali ataupun minyak tu terlebih dulu. Bila kita celup dalam kita punya ikan, kalau tengok dekat video saya tu, saya tak adalah tebal-tebal sangat. Saya akan toastkan dia sikit sebelum kita goreng pizza dengan Farid. Bukan goreng pizza dengan Farid, goreng ikan tu. Goreng ikan. Okey. Kita akan celup dalam tepung dulu. Tepung, kemudian kita akan gorengkan. Okey. So senang je lah, mudah je lah. Tapi kat sini saya guna 2 kali gorengan. Kenapa saya guna 2 kali gorengan? First kali kita goreng, lepas tu kita angkat, dan sekali lagi kita akan gorengkan sekali lagi untuk dapatkan efek yang lebih crispy pada kita punya fish and chip. Maknanya kita anginkan dululah yang pertama tu, kemudian baru kita first tu ala-ala macam tu, lepas tu kita akan gorengkan sekali lagi, baru kita dapat efek crispy daripada fish and chip yang kita ini masak tu lah. tips sangat-sangat berguna dan saya kira secara tak langsung kalau sebelum ni ibu-ibu kat rumah kan ataupun kita lah kan kat rumah memang kita tahu nak masak kalau siakap ni itu je jenis masakan je, tapi rupa-rupanya kita
juga boleh variasikan dengan menu-menu antarabangsa. Contoh tadi, tak kerti nak sebut tadi tu, Pak Pilot siakap Papiyote. Papiyote ni dan juga fish and chip. Tapi kan kadang-kadang orang kita ni walaupun fish and chip guru dia tetap nak ada nasi. Tapi kalau fish and chip ni, kalau kita nak dapatkan makanan yang seimbang kan, kita nak cukupkan karbohidrat, proteinnya dan sebagainya, apa antara lain yang boleh kita gabungkan dengan hidangan fish and chip siakap ini, Chef? Okey, normally fish and chip ni kita akan makan dengan potato lah, sama ada kita guna french fries ataupun kita nak gunakan boiled potato ataupun baked potato. So macam kita boleh guna juga pumpkin, kita boleh guna even nasi pun tak ada masalah Fiza. Even kita pun sekarang kita banyak dekat Malaysia banyak fusion food yang mana siakap pula. Ikan fish and chip ni kita serve dengan nasi. Macam mungkin nanti Kak Yan dia dah tunjukkan resepi bla-bla cakap Thailand ataupun bla Melayu. So saya resepi hari ni saya ala-ala bonjour dengan bla-bla orang putih sikit lah Fiza. Tapi biasa chef fish and chip ni biasa sinonim dengan kacang pis tu. Kacang pis pun boleh. Kacang pis. Ada bakat tu balik dia boleh try. Sebab satu lagi Fiza Farid, fish and chip ni adalah makanan yang mudah kita nak bagi ke anak-anak kita sebab kadang-kadang dia ni memilih nak makan. So benda-benda yang macam fish and chip ni mudah untuk kita nak serve pada anak-anak. Satu lagi bila kita gunakan filet ikan tu, ianya akan lebih selamat lah sebab kadang-kadang kita takut anak kita tercekik tulang. Betul. Tapi kalau tak reti nak potong filet tu, tak apalah, beli je lah dekat kedai yang dah siap filet, tak ada masalah. Okey, Chef nak tanya juga sebab kadang-kadang ada setengah orang bila dia makan ikan ni, satu dia tak suka dengan rasa ataupun baunya. Betul. Kadang-kadang dia ada aftertaste tu kan. Sebab ikan air, kadang-kadang ada ikan air tawar dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang dia risau tentang alergik ataupun alahan ni. Kadang-kadang ada setengah ikan tu dikatakan gatal dan sebagainya, tapi tak pernah dengar lagi orang makan ikan siakap ada gatal-gatal ataupun tak ada setakat ni tak ada lah. Okey, tak boleh nak gurau lebih-lebih. Tapi Chef, adakah dia sesuai lah untuk dimakan oleh semua golongan kan? Betul. Macam ikan siakap ni dia ada rasa taste, aftertaste yang macam Fiza cakap dia rasa macam tanah sikit tau Fiza. Sebab kalau kita tengok pada ikan, ada juga ikan-ikan yang mungkin kita boleh sel sungai. So benda ni kalau kita nak hilangkan dia, mungkin kita kena basuh dengan air asam jawa, basuh dengan benda-benda yang citrus seperti lemon, lime. So dia sedikit sebanyak dihilangkan rasa hanya kepada ikan tu. Satu lagi boleh juga basuh dengan tepung gandum. Ambil tepung gandum, salur dekat ikan tu, basuh dulu bersih-bersih. Itu antara tips-tips yang saya dapat lah untuk nak hilangkan rasa hanya itu. Ini tips tapi daripada... yang gatal tadi tu tak tahulah macam mana nak hilangkan. Tanya Farin tu. Okey. Itu tips daripada Chef Zam kan. Kalau nak hilangkan bau ikan ni, kita boleh gunakan tepung gandum ataupun kita guna perahan limau ataupun citrus lah. Ada orang guna asam jawa dan sebagainya. Kita nak tanya juga kepada Puan Azian kita, apa agaknya tips kan untuk lagi-lagi nak masak kuah macam kengsun dan sebagainya, nak bagi hilangkan rasa hanya ataupun hilangkan bau tanah tu. Itu sebentar lagi. Tapi sebelum tu Farid. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Chef Zam. Tadi kalau Chef Zam tadi saya pernah menjengah ke IG dan FB beliau ada Zam_mad about cake. Itu Instagram dan juga Facebook beliau. Tapi sebelum kita ke Kak Yan, maknanya awak ni memang ada kisah ke makan siakap dengan seseorang lepas tu dia gatal-gatal ke macam mana? Tak ada. Saya nak cakap terus terang dengan awak, Farid. Saya ikan besar-besar ni saya tak makan. Saya ikan siakap ni saya makan kalau pergi keluar dengan makan kawan-kawan je. Tapi kena makan sama ada dia deep fried tu, kena garing-garing ataupun kadang-kadang makan juga yang steam. Tapi ikan besar-besar saya memang kurang suka. Saya lebih suka ikan kembung, ikan sardin, ikan cencaru. Tapi tak tahulah penonton kita suka ikan yang mana. Kita dengarkan apa kata mereka. Saya suka siakap. Saya dan kawan-kawan saya mancing siakap di kolam mancing. Kadang-kadang ada hasil ikan tu kita orang pergi ke kedai Mek Tom Yam lah, masak ikan 3 rasa, masak manis dan steam limau. Favorite ikan saya lah ikan siakap. Dan lagi kalau setiap bulan saya selalu pergi makan ikan bakar dekat Melaka. Saya akan order ikan siakap masak 3 rasa, masak sweet and sour kan. Yang tu memang favorite saya lah. Ikan siakap tu suka makan. Biasanya kita orang akan masak miang pla, iaitu goreng ikan siakap balut dengan tepung dan goreng garing, makan dengan sayur-sayuran. Saya suka makan ikan siakap sebab ikan tu isi dia banyak, tulang dia tak kecil-kecil, tak tajam. And then saya suka makan ikan siakap steam lemon. Saya memang suka makan ikan siakap sebab saiz siakap yang besar dan boleh dimasak pelbagai variasi hidangan. Hidangan siakap apa yang saya suka, saya tak kisah, asalkan siakap tidak digoreng terlalu garing.
Rasa manusia tu berbeza-beza kalau saya suka yang garing-garing. Maknanya yang crispy tadi lah macam yang dia. crispy, Tapi saya suka yang pedas-pedas. Jadi sebab tu kita nak bersama dengan Kak Ian ni. Kak Ian nak kongsikan bersama dengan kita dua jenis menu, iaitu siakap goreng ala Thai dan juga siakap masak kengsung. Kengsung ni saya memang suka sangat sebab dia ada rasa manis, pedas, masam, semua seimbang Semua rasanya. cukup. Okey Kak Ian, kita boleh mulakan dengan resipi kita yang pertama, siakap goreng ala Thai. Apa keistimewaannya itu Kak Ian? Okey, keistimewaan apa Kak Yan rasa ialah bila kita cakap pasal ikan siakap kan terpandang aja restoran Thai. Betul tak? Betul. Seafood lah semualah Kak Yan lah kan. Jadi Kak Yan letaklah cita rasa Thai dekat dalam ikan siakap ni. So yang bestnya ikan siakap goreng ni dia rangup. Lepas tu dia bukan goreng macam-macam tu aja. Dia adalah rempah-rempahnya. Ikan tu digaul dengan sebut ketumbar, sebut lada sulai, digoreng garing. Lepas tu ada pula satu step lain, kita akan masak dia punya kedak tu. Apa nama kedak kan Farin kan? Kedak Kedak ke serdak ke? Serdak. Kalau Kak Yang Perak panggil kerodak. Dengar pun dah sedap kerodak tu. Lepas tu kita blend, kita goreng, kita tabur ke atas ikan tu. Lepas tu kita akan, yang best lagi satu. Kak Yang banyak betul best kan? Yang best lagi satu tu kita goreng daun selasih dengan daun limau purut. Wangi dah bau dia kan? Ini terbaik ni. Dia wangi, dia cantik dan juga, apa Kak Yang cakap tadi? Dia wangi, dia cantik dan juga sedap. Dan juga bila kita tabur kat atas tu nampak rasalah macam makan dekat kedai mahal-mahal. Kak Yan, ni resepi Kak Yan sendiri ke ataupun Kak Yan ni resepi ni dikongsikan rakan-rakan ke? Kak Yan ni memang suka mengolah-olah. Jadi Kak Yan olah, lepas tu Kak Yan rasa macam sedap. Jadi Kak Yan kongsilah dengan Kak Yan punya pengikut. Kak Yan nak tanya juga. Tadi dah tanya dekat Chef Zam kan, sebab kadang-kadang order orang dia tak berapa pandai ataupun tak berapa gemar makan ikan siakap ni disebabkan oleh rasa. Kadang-kadang ikan siakap ni bila kita dah makan, lepas kita dah telan tu dia ada rasa yang tinggal dalam mulut kita. Betul. Tu kan. Macam nak kata hanyir tak hanyir, macam bau tanah pun juga. Jadi adakah dengan masakan sebegini secara tak langsung, sebab kalau kita tengok tadi dengan dah goreng daun selasih, ada bau wangi, menghilangkan bau-bau ataupun rasa-rasa yang kita tak nak tu Kak Yan? Memang itu salah satu tujuan dia lah. Tapi ikan tu walau macam mana pun kena belilah yang fresh. Okey, kalau beli yang fresh kena pergi pasar lah Farin. Okey, insyaAllah. Saya cuba belajar. Tapi Kak Yan, sejujurnya lah untuk Kak Yan sendiri, bagaimana tips memilih ikan siakap? Pasal saya dengar kalau mengikut pada fakta lah, ada yang liar, ada yang sangka, ada yang kolam. Jadi macam mana tu? Tapi jangan risau, kebanyakannya jantan. Betul, jantan kan. Kak Yan kisah, Kak Yan nampak je ikan siakap Kak Yan beli. Lantaklah jenis apa. Okey. Yang penting fresh. Tapi nak tahu. Janji dia tak mahal. Lepas tu Kak Yan beli kat pasar. Pasar. Sebab tentu fresh punya kan. Kak Macam Yan yang ni Kak Yan beli kan tak mahal ni Farin. Pizza. Dalam RM20 je. Besar Kak juga. Yan, boleh tak kalau nak tanya, kalau kongsikan bersama dengan kami lah dekat studio ni. Saya pun tak berapa pandai, Farin pun nak belajar, nak belikan untuk isteri dia. Isteri dia pesan balik nanti, tolong beli ikan siakap. Macam mana kita nak pilih ikan siakap tu yang fresh Kak Yan? Betul. Sama je lah dengan ikan-ikan yang lain. Tengok insang, tu kita tekan-tekan lah sikit. Tekan-tekan Farin. Farin jangan beli yang frozen Farin. Saya tahu kalau mak saya pesan tu kan, macam kalau kita tekan ikan tu, daging tu, maknanya kalau dia cepat timbul balik tu, dia menganjal tu, maknanya dia bagus, dia fresh. Tapi kadang-kadang jangan tertipu pula, sebab kadang-kadang ada ikan frozen kan, memang kalau kita tekan dia keras. Dia tak sebab naik dia terus. masih ada ais. Pada dia gurau dengan dia. Dia keras masa dia keras je. Bila kita lembutkan dia terus terus lembik. Tak bermaya. Okey, ini resepi kedua kita. Kak, kalau boleh kongsikan resepi kengsum ni. Ya Allah, tengok bahan-bahan ni pun dah terliur dah ni. Memanglah bahan-bahan terliur sebabnya lebih kurang masak kita orang Melayu jugalah. Cuma ada cita rasa sikit-sikit orang Thai kan. Orang Melayu ni kan suka pedas-pedas. Suka masam-masam. Jadi lebih kurang masak gula masam dia sebenarnya, Fiza. Okey. Tapi sebabkan ikan siakap tu kan, ikan siakap ni kan isi dia dalam dia lembut betul kan. Jadi bila masak dengan nanas campur pula dengan kangkung, dia jadi sedap.
Oh, Kak Yan boleh bagi alamat rumah ke lepas ni nak pergi makan? Boleh. Takkan nak cakap kat sini. Kita PM tepi yang tu. Tapi Kak Yan, bila kita tengok yang kita perhatikan sekarang masak kengsom, ada orang kadang-kadang bukan cuba, kadang orang tersalah fikir bahawa ini masakan singgang. Beza singgang dengan kengsom ni. Oh tu dah, dia ada nanas, dia ada kangkung. Mana teknik lebih kurang sama tapi ada tambahan bahan lah Dia memang guna ikan siakap. Okey, Kak Yan, kalau kita tengok ikan siakap yang Kak Yan gunakan ni dia memang dipotong sekeping-sekeping orang Ya, betul. kan. Tapi ada setengah menu kita tengok orang masak ikan kengsom siakap ni diletakkan seekor ikan dan separuh ikan dan sebagainya. Ada tak perbezaan dari segi rasa dan juga tekstur daging tu bila kita dari segi potongan tu? Okey, mungkin ikan siakap ni dia banyak tulang kan. Jadi bila ikan yang banyak tulang sikit ni bila kita potong, tulang dia jadi pendek. So nanti mungkin senang tercekik lah macam tu. Okey. Jadi kalau potong kecil-kecil kan. Jadi mungkin itulah, dan kalau potong kecil-kecil ni cepatlah masak dia. Okey, Kak Yan, sebab berpeluang bersama dengan Kak Yan ni master of memang pandai masak ni, saya nak tanyalah. Selain daripada ikan siakap ni, kadang-kadang kita selalu masak ikan, tak kisahlah kengsom ke, gulai ke, kari ke, asam pedas kan. Sebenarnya bila waktu terbaik kita nak masukkan ikan tu? Sebab selalu kalau kita masukkan ikan awal, lepas tu kita ni pula, yalah maklumlah kita ni jarang-jarang pergi dapur kan. Biar je lama-lama dalam tukang. Sebulan macam 4 ke 5 kali lah waktu off je. Jadi kita suka nak tengok ikan tu, tak nak biarkan dia sorang-sorang dalam periuk tu kan. Kita asyik kacau, jadi hancur. Jadi sebenarnya bila kita masak gulai ataupun masak kuah ni, bila waktu terbaik untuk kita masukkan ikan ni bagi nak pastikan macam Kak Yan masak ni cantik sangat tekstur ikan ni, tak hancur. Dia masaklah kuah dia dulu. Orang kata masak-masak ni biar sebati kuah dia dulu, jangan terus masuk ikan dulu. Okey. Bila kuah dia ada rasa, ada keluar, baru masuk ikan. Last kali masuk ikan baru rasa. Okey. Dah tengoklah dia dah masak ke, cantik, sedang elok dan sebagainya. Okey Kak Yan, saya kira ramai nak belajar dengan Kak Yan ni. Jadi Kak Yan punya Instagram apa agaknya? Kongsikan. Kak Yan Instagram Azian Hassan. Okey. YouTube nak promote juga. Silakan. Nama dia Kak Yan. Kak Yan. Okey. Ataupun boleh pergi ke IG Cerita dari Dapur dan juga YouTube Azian Hassan ya. Okey. Jadi Kak Yan jangan lupa ya, nanti kita PM tepi alamat rumah tu. Kengsom, nasi panas, kailan ikan masin, Farid, sambal belacan. Awak jangan macam-macam ni, nak cari makanan tengah hari ni. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Azian Hassan ataupun Kak Yan untuk berkongsi dengan kita resepi pada hari ini. Terima kasih Kak Yan. Sama-sama. Kita nak berehat dahulu seketika sambil-sambil anda tulis menu dan nak Google apa antara resepi siakap lain yang nak hidangkan seisi keluarga. Kita kembali selepas ini. Saya tunggu awak masak siakap untuk saya. Wanita hari ini.